Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini cikgu teruskan perbincangan soalan-soalan kertas 2 bahagian A, Trial Johor 2020. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Rajah menunjukkan secawan kopi panas bersama dengan sudu logam. Okey, lengkapkan pernyataan di bawah dengan menandakan right dalam kotak yang betul. Okey, apabila kopi panas dan sudu logam bersentuhan antara satu sama lain Okey, perkataan bersentuhan antara satu sama lain. Apakah yang berlaku? Jadi, jawapannya adalah tenaga haba akan berpindah dari kopi panas kepada sudu logam dan juga dari sudu logam kepada kopi panas. Okey, akan terdapat perpindahan haba di antara kopi panas kepada sudu logam dan juga daripada sudu logam kepada kopi panas. Soalan seterusnya, ramalkan suhu sudu logam selepas seketika. Okey, jika dibiarkan seketika, rajah satu, keadaan sudu logam dan juga kopi panas, kita biarkan seketika, maka apakah yang boleh kita ramalkan selepas seketika? Maka suhu sudu logam ini sama dengan suhu kopi panas. Okey, ramalkan suhu sudu logam selepas seketika. Kita ramalkan ianya sama dengan suhu kopi panas. Okey, baik. C. Berapakah pengaliran haba bersih antara kopi panas dan juga sudu logam apabila kedua-duanya sudah mencapai suhu yang sama? Okey, apabila kedua-duanya mencapai suhu yang sama. Jadi di sini soalan berkaitan dengan pengaliran haba bersih. Jadi pengaliran haba bersihnya adalah bersamaan dengan sifar. Jika sudah mencapai kedua-dua jasad tu sudah mencapai suhu yang sama, maka pengaliran haba bersih di antara kedua-dua jasad adalah sifar. Jadi konsep fizik yang dibincangkan dalam 1C ini ia melibatkan keseimbangan terma. Okey, baik. Cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan keseimbangan terma. Okey, sebelum keseimbangan terma dicapai, okey, katakanlah objek A ini kita rujuk kopi panas. Okey, objek A kopi panas, manakala objek B adalah sudu logam. Okey, objek A, okey, akan mengalir haba daripada objek A, haba daripada kopi panas, okey, akan mengalir ke sudu logam. Ini apabila jasad diletakkan berhampiran, berdekatan, okey, antara satu sama lain. Okey, tenaga haba akan mengalir daripada jasad yang mana suhunya lebih tinggi ke satu jasad yang mana suhunya lebih rendah. Okey, sehinggalah ianya mencapai suhu yang sama. Okey, apabila suhu yang sama sudah dicapai di antara kedua-dua jasad, maka ia akan mengalami suatu keadaan di mana kita panggil sebagai keseimbangan terma. Di mana keseimbangan terma ini di akhirnya suhu kedua-dua jasad itu adalah sama. Okey, jadi menurut prinsip keseimbangan terma, apabila dua jasad dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan terma, yang pertama, kadar pemindahan haba bersih, okey, kadar pemindahan haba bersih antara kedua-dua jasad itu adalah sifar dan suhu akhir adalah sama. Okey, di sini kita refer suhu akhir kedua-dua jasad adalah sama. Okey, ini berkaitan dengan keseimbangan terma. Okey, yang seterusnya soalan yang kedua. Rajah menunjukkan sebuah balon udara panas terapung di udara. Okey, balon udara panas terapung di udara. Labelkan daya-daya yang bertindak pada balon. Okey, bila balon udara panas terapung di udara, apakah daya yang bertindak? Okey, satu daya yang sentiasa bertindak ke bawah kita namakan sebagai W. Manakala yang bertindak ke atas adalah F tujah atas. Okey, W ini kita refer ialah berat. Okey, daya yang sentiasa bertindak ke bawah adalah berat dan daya yang bertindak ke atas balon udara panas yang terapung ini adalah F tujah ke atas, daya tujah ke atas. Okey, soalan yang seterusnya. Jika isi padu balon udara tersesat adalah 800 meter padu dan ketumpatan udara adalah 1.25 kgm-3,
hitungkan, okey, apakah jisim balon itu. Okey, untuk menghitung jisim balon, okey, 800 meter padu ini adalah maklumat bagi isi padu. Manakala 1.25 kgm negatif 3 adalah maklumat bagi ketumpatan. Dan soalan minta sukat M. Maka kita akan menggunakan formula iaitu ketumpatan bersamaan dengan M per V. Okey. Ketumpatan bersamaan dengan jisim per dengan isi padu. Maka kita nak mencari jisim, kita akan olah formula ini menjadi rho darab dengan V. Maka masukkan nilai dengan nilai 1.25 kgm negatif 3 darabkan dengan isi padu 800 meter padu sama dengan 1000 kilogram. Maka jisim balon tersebut adalah bersamaan dengan 1000 kilogram. Okay, soalan C. Apakah yang harus dilakukan untuk merendahkan balon udara panas itu? Jadi dalam situasi untuk merendahkan balon udara panas, apa yang perlu anak-anak tahu adalah kita mesti nak menambahkan W lebih besar daripada F tujah atas. Okay, kita nak menghasilkan W lebih besar daripada F tujah ke atas. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan berat tu lebih besar daripada F tujah ke atas? Jadi apa yang harus dilakukan adalah kita kurangkan suhu udara di dalam balon. Kita kurangkan suhu udara. Okey, suhu udara yang dinyatakan dekat sini adalah kita cuba kurangkan suhu udara di dalam balon. Jadi apakah kesan dia? Apabila kita kurangkan suhu udara di dalam balon, maka ketumpatan udara akan bertambah. Jadi bila ketumpatan udara bertambah, maka W akan lebih besar daripada F tujah ke atas. Jadi untuk situasi menurunkan balon tersebut, kita nak udara di dalam balon ini mempunyai ketumpatan yang lebih besar daripada udara di luar balon. Okey, ni dalam, okey, ni luar. Okey, ketumpatan udara di dalam balon kita nak pastikan lebih besar daripada ketumpatan udara di luar balon. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan ketumpatan yang besar? Maka kita perlu kurangkan suhu udara di dalam balon tersebut. Jadi mungkin dapur gas itu kita perlu kecilkan apinya supaya suhu gas di dalamnya akan menjadi lebih kecil. Okay, maka ketumpatan udara di dalamnya jadi lebih besar. Jadi balon boleh turun ke bawah. Okay, ini untuk situasi bagaimana kita nak merendahkan balon tersebut. Okay, yang seterusnya soalan ketiga. Okay, soalan ketiga melibatkan OSK. Okay, rajah menunjukkan satu garis ufuk PQ. Okay, pada skrin OSK apabila suis dihidupkan. Okay, soalan yang pertama. Nyatakan satu ciri sinar katod. Nyatakan satu ciri sinar katod. Okay, ciri-ciri sinar katod ni ada banyak. Okay, cikgu tunjukkan sedikit nota di sini berkaitan dengan sifat-sifat sinar katod yang boleh anak-anak ambil tahu, iaitu ada dekat sini paparan cikgu letakkan 12. Okey, yang pertama, sinar katod dia akan bergerak pada garis lurus dalam vacuum. Yang kedua, mempunyai tenaga dan momentum. Okey, yang ketiga, hasilkan kesan pendaflor bila terkena bahan pendaflor. Yang keempat, bercas negatif. Yang kelima, boleh dipesongkan oleh medan elektrik ke arah plat positif. 6, boleh dipesongkan oleh medan magnet. Okey, dengan menggunakan hukum tangan kiri Fleming. Okey. Yang ketujuh, mengayunkan udara atau gas. 8, boleh menembusi lapisan grafit atau kertas nipis. Yang kesembilan, menghasilkan sinar X dan haba bila menghantam sasaran logam yang berat. Yang ke-10, menghasilkan kesan pada fotografi. Yang ke-11, cirinya ia satu elektron yang mana cas 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey, dan akhir sekali boleh satu sifat sinar katod
iaitu jisim satu elektron itu bersamaan dengan 9 darab 10 kuasa 31 kilogram. Okey, ini adalah sifat-sifat bagi sinar katod. Jadi untuk menjawab di sini soalan bertanyakan satu sahaja ciri bagi sinar katod, maka bolehlah kita pilih mana-mana yang bersesuaian. Mungkin kita boleh nyatakan ianya bercas negatif. Okey, dan selain daripada tu bergerak dalam garis lurus pun boleh dipesongkan oleh medan elektrik pun boleh. Okey, mana-mana salah satu ciri bagi sinar katod. Okey, B. Apakah yang berlaku kepada garis PQ apabila litar dasar masa dimatikan? Okey, untuk garis PQ, apakah yang akan berlaku? Okey, cikgu tunjuk di sini. Jika litar dasar masa dimatikan. Okey, jadi berkaitan dengan garisan PQ. Okey, yang ini jika suis dasar masa dihidupkan, dia akan menghasilkan satu garisan. Okey, tetapi jika suis dasar masa itu dimatikan, so apa yang akan berlaku? Ia akan menghasilkan satu titik, dot. Okey, satu dot. Okey, jadi di sini untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan apakah yang akan berlaku, kita boleh memberikan jawapan. Ia akan jadi pendek dan menjadi titik. Pendek dan menjadi titik. Okey, baik. Soalan yang seterusnya C. Rajah 3.2 menunjukkan garis ufuk cerah itu disesarkan ke RS. Okey, apabila bekalan arus terus disambungkan kepada input Y bagi OSK. Okey, jadi soalannya okey, gandaan Y bagi OSK dilaraskan pada 1.5 volt per bahagian. Cari voltan input bagi bekalan arus terus itu. Jadi untuk gandaan Y dilaraskan pada 1.5 volt per bahagian ini merujuk, ini daripada asalan. Okey, diberikan 1.5 volt per bahagian. Jadi satu bahagian sini. Satu bahagian ini adalah bersamaan 1.5 volt. Maka kenaikannya sebanyak 3. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita boleh mencari V input sama dengan gandaan pada Y. Gandaan Y darab dengan berapa division yang kita ada? 3. Jadi nilainya adalah 1.5 volt darab dengan 3 bersamaan dengan nilai 4.5 volt. 4.5 volt. Okey, jawapannya adalah 4.5 volt. Okey, untuk soalan yang seterusnya, satu bekalan arus ulang-alik disambungkan kepada OSK. Gandaan Y bagi OSK itu kekal pada nilai 1.5 volt. Okey, nota juga di sini. Jika disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik, okey, maka ia apabila dasar masa di sini dia apabila dasar masa dihidupkan. Okey, dasar masa dihidupkan, maka ia akan menghasilkan paparan sebegini. Okey, jadi bagaimana kita nak melakarkan dengan nilai 4.5 volt yang kita ada tadi dengan nilai 1.5 volt per bahagian, maka kita akan menghasilkan ketinggian sebanyak 1.5 volt darab 3, 4.5 lah. Okey, so lakaran kita adalah sebegini. Okey, ini adalah hasil output pada skrin apabila bekalan AU sebanyak 4.5 volt dan dasar masa dihidupkan. Okey, jadi ini soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, kita teruskan dengan perbincangan soalan yang keempat. Okey, persamaan di bawah mewakili satu reputan radioaktif yang spontan.
persamaan di bawah mewakili satu reputan radioaktif yang spontan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan reputan radioaktif? So, maksud reputan radioaktif di sini. Okey, di mana kita boleh mendefinisikan ia adalah nukleus tidak stabil. Okey, berubah menjadi stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Okey, baik. Ini adalah definisi bagi reputan radioaktif. Nukleus tak stabil berubah menjadi stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Okey, dalam persamaan di atas, okey, di mana terdapatnya elektron kosong negatif 1. Jadi dalam persamaan ini, soalan yang seterusnya bertanyakan berkaitan dengan jenis reputan radioaktif. Kita akan rujuk persamaan di atas. Jadi dalam persamaan ini, seperti yang cikgu nyatakan tadi, kita ada elektron kosong negatif 1. Ini adalah menunjukkan jenis reputan beta. Apabila menghasilkan elektron kosong negatif 1, ia adalah beta. Merujuk kepada beta. Okey, berikan satu sebab. Kenapa proses decay ni berlaku, reputan ini berlaku? Disebabkan oleh nukleus yang tidak stabil. Nukleus tidak stabil. Proses rebutan akan berlaku jika nukleus tidak stabil. Jadi ini adalah sebablah mengapa proses rebutan itu berlaku. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan unit jisim atom. Okey, U bagi 3 unsur. Okey, iaitu strontium, thorium, elektron dengan nilai UGA masing-masing, dan dalam penyataan jadual ini juga diberikan 1 UGA bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg dan laju cahaya iaitu bernilai 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi untuk pengiraan soalan cacat jisim ya. Okey, soalan minta kira cacat jisim dan dalam kilogram. Jadi apa yang perlu kita laksanakan adalah menghitung nilai sebelum dan selepas UGA. Okey, jadi dalam jadual tadi, nilai sebelum adalah bersamaan dengan sekejap cikgu salin persamaan dia, iaitu SR 9038 berubah menjadi thorium 9039 tambah elektron kosong negatif 1. Okey, sebelum nilai ini, nilainya adalah 89.90774. Okey, nilai selepas adalah di sini. Okey, nilai selepas adalah di sini. Jadi, selepas melibatkan thorium dengan elektron. Okey, jadi kita tambahkan nilai tersebut 89.90660 tambah dengan 0.00054888. So bersamaan nilai selepas UGA selepas adalah 89.9071488 UGA di sini. Jadi kita nak menghitung cacat jisim. Cacat jisim dalam kilogram. Jadi kita akan ambil nilai hasil sebelum dengan selepas, beza antara sebelum dengan selepas. Jadi di sini kita masukkan iaitu dengan nilai 89.90774 tolak dengan 89.9071488 darabkan dengan nilai 1 UGA dalam kilogram, iaitu darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Maka kita akan dapat nilai cacat jisim bersamaan dengan 9.81 darab 10 kuasa negatif
31 kilogram. Jadi ini M-nya adalah bernilai 9.81 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okey, soalan seterusnya, hitungkan tenaga yang dihasilkan dalam reputan radioaktif. Hitungkan tenaga yang dihasilkan dalam reputan radioaktif. Jadi untuk menghitungkan tenaga di sini, tenaga yang dibincangkan di sini adalah berkaitan dengan E sama dengan MC kuasa 2. Jadi kita akan menggunakan formula ini untuk mencari tenaga yang dihasilkan dalam reputan radioaktif itu. So, E sama dengan MC kuasa 2. Kita masukkan nilai M yang sudah kita kira tadi, iaitu 9.81 darab dengan 10 kuasa negatif 31 darab dengan 3.0 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Maka hasilnya adalah bersamaan dengan 8.829 darab 10 kuasa negatif 14 Joule. Okey. Jadi nilai tenaganya adalah 8.829 darab 10 kuasa negatif 14 Joule. Okey, baik. Di sini cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan apa itu UJA, unit jisim atom. Okey, unit jisim atom ini ialah unit jisim atom ataupun zarah-zarah subatom seperti proton, neutron dan elektron. Jadi nilai satu UJA tadi adalah bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Okey, jadi cikgu dah terangkan dalam penggunaan menghitung cacat jisim tadi. Bagaimana kita nak menghitung cacat jisim menggunakan UJA. Okey, dan satu lagi pengetahuan berkaitan dengan persamaan Einstein, iaitu persamaan tenaga nuklear, iaitu melibatkan E sama dengan MC kuasa 2, di mana E ini melibatkan tenaga yang dibebaskan. E melibatkan tenaga yang dibebaskan. M pula akan refer cacat jisim. Dan C adalah laju cahaya, di mana laju cahaya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, darab 10 kuasa 8 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, ms negatif 1. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak menghitung tenaga yang dihasilkan dalam reputan radioaktif tersebut. Okey, yang seterusnya, okey, soalan yang kelima. Kita bincangkan soalan yang kelima. Okey, rajah 5.1 menunjukkan satu lintasan cahaya merambat dalam udara dan medium X. Manakala rajah 5.2 menunjukkan lintasan sinar cahaya merambat dalam udara dan medium Y. Okey, diberikan dua medium yang berbeza, iaitu medium X dan juga medium Y. Okey, ini rajahnya. Kalau pada rajah ni kita pun dah nampak ada beberapa perkara penting yang ditunjukkan dalam rajah, iaitu dari segi pembiasan yang berlaku, iaitu ada I, ada sudut R, okey, dan ada pembengkokan lintasan cahaya. Okey, soalan yang pertama, namakan fenomena yang ditunjukkan dalam rajah 5.1 dan 5.2. Jadi cikgu dah sebut tadi, ini melibatkan fenomena pembiasan. Okey, fenomena pembiasan. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 5, B1. Berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2, bandingkan. Soalan untuk membandingkan. Jadi kita akan rujuk. Okey, soalan pertama, bandingkan sudut R. Okey, di antara kedua-dua 5.1 dan 5.2 ini adalah sudut R, sudut R. Jadi kita boleh menyatakan iaitu 5. Sudut R 5.2 lebih besar daripada 5.1. Okey, sudut R 5.2 lebih besar daripada 5.1. Soalan yang seterusnya, laju cahaya dalam medium X dan medium Y. Okey, kalau merujuk kepada sudut dalam medium rajah 5.1, sudut R ni lebih kecil daripada sudut R dalam 5.2. Jadi ini menunjukkan laju cahaya dalam rajah 5.2 adalah lebih
besar daripada laju cahaya dalam rajah 5.1. Jika sudut R yang terhasil, contoh sini sudut R ni lebih besar daripada sudut R di 5.1, maka ini menunjukkan laju cahaya tu tinggi. Okey, ini pula menunjukkan laju cahaya tu rendah. Okey, jadi soalan C, kita nak buat hubungan antara sudut R dan juga laju cahaya. Antara sudut R dan juga laju cahaya. Okey, hubungannya kita boleh nyatakan iaitu semakin bertambah laju cahaya ataupun sudut R, mana-mana boleh. Semakin bertambah laju cahaya. Jadi di sini hubungan antara sudut R dan juga sudut laju cahaya ini adalah berkadar langsung. Okey, yang seterusnya soalan nyatakan hubungan antara laju cahaya dan juga ketumpatan. Okey, hubungan antara laju cahaya dan juga ketumpatan. Jadi di sini kita nak rujuk laju cahaya dan ketumpatan. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, untuk laju cahaya dan ketumpatan, semakin bertambah ketumpatan medium, maka dari segi pergerakan laju cahayanya, laju cahaya itu akan bergerak semakin perlahan. Jadi hubungan antara laju cahaya dan ketumpatan ini adalah berkadar secara songsang. Jadi kita boleh nyatakan semakin bertambah ketumpatan, semakin berkurang laju cahaya. Okey, semakin bertambah ketumpatan, semakin berkurang laju cahaya. Okey, soalan seterusnya, buat satu didaksi. Okey, buat satu didaksi tentang hubungan antara sudut R dan juga ketumpatan. Okey, kita nak buat didaksi antara ketumpatan sudut R dan juga ketumpatan. So, sudut R dan ketumpatan juga semakin bertambah ketumpatan sesuatu medium. Okey, R-nya, sudut R-nya akan berkurang. Jadi, kita boleh buat didaksi iaitu semakin bertambah ketumpatan, semakin berkurang sudut R. Okey, jadi ia juga berkaitan dengan hubungan antara sudut R dengan ketumpatan ni berkadaran secara songsang. Okey, yang seterusnya iaitu jelaskan apakah yang berlaku kepada laju cahaya apabila ia merambat keluar daripada medium X. Jelaskan kenapa. Okey, jelaskan kenapa laju cahaya, apa yang berlaku kepada laju cahaya apabila merambat keluar daripada medium X. Okey, jadi di sini terujuk rajah ini adalah medium X. Kalau lihat di sini terdapatnya okey, pembengkokan cahaya di mana ia menjauhi garis normal. Okey, menjauhi garis normal. Okey, jadi jika menjauhi garis normal, ini menunjukkan ini menunjukkan laju cahaya bertambah. Okey, ini menunjukkan laju cahaya bertambah. Okey, jelaskan kenapa. Kita boleh bagi reason di sini. Ketumpatan udara adalah kurang daripada medium X. Okey, ketumpatan udara adalah kurang daripada medium X. Okey, baik. Cikgu nak terangkan sedikit nota berkaitan dengan soalan nombor 5 ni. Apa yang boleh kita ulang kaji semula iaitu berkaitan dengan pembiasan. Okey, apakah maksud pembiasan? Okey, iaitu di sini pembiasan dinyatakan fenomena perambatan cahaya daripada dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, dan menyebabkan perubahan hal laju cahaya.
Okey, ada arah dan juga laju. Okey, ini adalah berkaitan dengan apa itu pembiasan. Okey, sekarang pembiasan ini kita ada beberapa jenis pembiasan ya. Okey, yang pertama, rujuk yang pertama jenis pembiasan. Okey, yang pertama, okey, rujuk rajah yang pertama ini. Ini merujuk kepada di mana sinar cahaya merambat daripada kawasan medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi apabila dia merambat daripada kawasan kurang tumpat ke lebih tumpat, ia akan mendekati garis normal. Okey, mendekati garis normal. Okey, yang kedua pula, untuk rajah yang kedua ini, okey, lintasan cahaya itu merambat daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Kalau dilihat di sini, dia akan menjauhi garis normal. Jadi di sini untuk yang kedua, jika ia merambat daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat, ia akan menjauhi garis normal. Dan yang ketiga, okey, untuk rajah yang ketiga ini tiada pembengkokan lintasan cahaya berlaku disebabkan oleh arah sinar cahaya itu tak berubah sebabnya ianya adalah selari dengan garis normal. Ianya bergerak selari dengan garis normal. Jadi disebabkan sudut tuju adalah sifar dan mengakibatkan sudut biasan juga adalah sifar. Jadi ini adalah 3 keadaan lah di mana pembiasan kita boleh analisis jenis-jenis pembiasan. Kenapa? Bagaimana satu pembiasan itu mendekati garis normal, bagaimana pembiasan itu menjauhi garis normal, dan bagaimana pula yang ketiga, situasi yang ketiga, lintasan cahaya itu tidak mengalami pembengkokan, disebabkan oleh ianya selari dengan garis normal. Okey, baik. Soalan yang ke-6. Rajah 6.1A ada bandul, panjang bandulnya 5 cm. Manakala soalan 6.2A panjang bandulnya 20 cm dan terdapat graf sesaran melawan masa bagi setiap ayunan bandul tersebut. Soalan yang pertama. Nyatakan maksud sesaran. Nyatakan maksud sesaran. So sesaran di sini bermaksud kita boleh nyatakan lintasan terpendek. Lintasan terpendek antara dua titik. Ini yang dimaksudkan dengan sesaran. Lintasan terpendek antara dua titik. Untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan 6.1 berdasarkan rajah ya, 6.1 dan 6.2. Kita nak bandingkan panjang bandul. Merujuk kepada rajah, kita nak bandingkan panjang bandul. So, jelas kepada jawapan rajah di atas, iaitu panjang bandul 6.2 lebih besar daripada panjang bandul 6.1. Yang seterusnya, soalan yang seterusnya, kita nak buat perbandingan tempoh ayunan bandul. Perbandingan tempoh ayunan bandul. Tempoh. Tempoh merujuk kepada satu ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap. Jadi di sini untuk menghitung tempoh, kalau merujuk kepada rajah, satu ayunan lengkap. Untuk rajah yang pertama, ini adalah satu tempoh. So bersamaan dengan 0.2 saat. Manakala rajah yang kedua, ini merujuk pada satu tempoh bersamaan dengan T-nya 0.4 saat. Jadi untuk membuatkan perbandingan, kita jelas di sini dari segi tempoh ayunannya, iaitu 6.2 lebih besar daripada 6.1. Untuk tempoh ayunan ini. Yang seterusnya, bandingkan bilangan ayunan dalam masa 0.4 saat. Bilangan ayunan. Bilangan ayunan dalam masa 0.4 saat. Jadi di sini merujuk kepada masa 0.4 saat. Berapa kali bilangan ayunan? Ini 1, 2. Ada 2 kali bilangan ayunan. Manakala untuk rajah yang 6.2 pula, dalam masa sehingga 0.4 hanya ada 1 sahaja. Jadi di sini untuk menjawab soalan yang ketiga ni bilangan ayunan, maka bilangan ayunan 6.1 lebih besar daripada 6.2. Yang seterusnya kita nak buat hubung kait
berkaitan dengan panjang bandul dan juga tempoh ayunan. Panjang bandul dan tempoh ayunan. Okey, ini merujuk kepada panjang bandul iaitu 5 cm dan juga tempoh ayunan. Okey, panjang 20 cm dan 0.4 saat ni. Jadi kita boleh merujuk kepada keadaan ini di mana semakin bertambah panjang bandul, semakin bertambah tempoh ayunan. Okey, jadi untuk menjawab soalan C berdasarkan jawapan anda di 6B, kita boleh buat hubung kait. Semakin bertambah panjang bandul, semakin bertambah tempoh ayunan. Okey. Yang seterusnya hubung kait panjang bandul dan juga bilangan ayunan dalam masa 0.4 saat. Jadi kita nak rujuk dalam situasi panjangnya dan juga bilangan yang ada ni. Okey, kalau 5 cm bilangan ayunannya 2. Kalau panjangnya 20 cm bilangan ayunannya 1. Jadi ini kita boleh buat hubung kait panjang bandul dengan bilangan ayunan, iaitu semakin bertambah panjang bandul, semakin berkurang bilangan ayunan dalam 0.4 saat. Okey, yang seterusnya, apakah yang berlaku kepada amplitud ayunan bandul semasa ia berayun? Okey, ini situasi ayunan bandul. Mula-mula kita kenakan daya dan kita lepaskan bandul itu berayun, okey, dengan sendirinya. Jadi, semakin lama ayunannya semakin perlahan. Ayunannya semakin perlahan dan kebarangkalian dia akan berhenti. Jadi di sini apakah yang akan berlaku kepada amplitud ayunan bandul tersebut? Amplitudnya akan berkurang. Okey, jadi pengurangan dari segi amplitud ini merujuk kepada sebab kenapa amplitud dia berkurang. Ia disebabkan oleh satu fenomena di mana kita panggil sebagai pelembapan. Okey, fenomena pelembapan. Okey, di sini cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan pelembapan. Okey, apa itu fenomena pelembapan dalam ayunan, okey, sistem yang berayun. Okey, pelembapan ini merujuk kepada satu sistem bergetar akhirnya akan berhenti. Okey, ini berkaitan dengan pelembapan. Ianya akan ia bergetar dan akhirnya akan berhenti, ataupun dengan kata lain amplitudnya semakin lama semakin berkurang terhadap masa. Jadi rajah di bawah ini menunjukkan graf sesaran melawan masa, di mana anak-anak boleh lihat dari segi amplitudnya semakin lama semakin berkurang. Okey, ini disebabkan oleh yang kita panggil sebagai suatu keadaan di mana kita panggil sebagai pelembapan. Okey, di mana ini adalah fenomena pelembapan. Jadi untuk proses pelembapan ini ialah proses kehilangan tenaga. Proses kehilangan tenaga pada sistem dalam bentuk haba. Jadi pelembapan ini boleh terjadi dalam dua keadaan, sama ada satu pelembapan luar yang disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti rintangan udara dan juga geseran. Dan satu lagi iaitu pelembapan dalam, di mana ia disebabkan oleh geseran antara atom-atom semasa atom itu bergetar. Okey, ini adalah berkaitan dengan pelembapan. Okey, soalan yang seterusnya kita pergi soalan yang ke-7 ya. Okey, soalan yang ke-7, rajah menunjukkan graf daya melawan pemanjangan spring. Okey, diberi graf daya melawan pemanjangan spring. Soalan yang ke-7A. Diberikan satu definisi, satu hukum menyatakan bahawa pemanjangan spring berkadar langsung dengan daya yang dikenakan jika had kenyal tidak dilebihi. Namakan hukum ini. Ini melibatkan suatu hukum yang kita namakan sebagai hukum Hooke.
Okey, hukum Hooke. Jadi, berkaitan dengan hukum Hooke ini, cikgu terangkan sedikit berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan hukum Hooke. Okey, menyatakan pemanjangan spring ataupun satu bahan yang kenyal itu adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakannya. Okey, adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakannya sekiranya had kenyal itu tidak dilampaui. Okey, ini adalah berkaitan dengan hukum Hooke. Dan ini pula melibatkan graf, iaitu graf hukum Hooke. Di mana? Okey, cikgu letakkan di sini F berkadaran langsung dengan X. F berkadar langsung dengan X. Jadi, kita ada formula berkaitan dengan hukum Hooke, iaitu F sama dengan KX. F sama dengan KX. Jadi, F itu apa? F itu adalah daya. X itu apa? X adalah pemanjangan dan dia juga boleh jadi suatu mampatan. Dan K ini merujuk kepada pemalar spring. Okay, K merujuk kepada pemalar spring. Okey, di sini terdapat pengetahuan berkaitan dengan graf ya. Daripada F sama dengan KX tadi Sebelum tu kita tengok kejap tenaga keupayaan kenyal. Bagaimana kita nak menghitung tenaga keupayaan kenyal ya? Tenaga keupayaan kenyal ni maksud dia tenaga yang tersimpan dalam suatu bahan kenyal disebabkan keadaan diregang ataupun termampat. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan iaitu kita ada F sama dengan KX. Jadi untuk menghitung tenaga keupayaan kenyal, kita ada formula berkaitan dengan E sama dengan 1/2 Fx. 1/2 Fx. Okey, ini jika kita nak menghitung tenaga keupayaan kenyal menggunakan formula 1/2 Fx. Jika kita tidak diberikan nilai F, kita ada nilai F tu sama dengan Kx, maka kita boleh terbitkan satu lagi formula untuk tenaga keupayaan kenyal iaitu sama dengan ni sama dengan Fx. Kalau kita masukkan nilai 1/2 F itu dengan nilai Kx darab dengan X, maka kita akan dapat Okay, 1/2 Kx. Maka kita akan dapat akhir sekali 1/2 Kx kuasa 2. Okay, jadi E sama dengan 1/2 Fx dan E sama dengan 1/2 Fx. 1/2 Kx kuasa 2. Dan satu lagi pengetahuan yang perlu awak tahu iaitu E ini boleh dicari dengan menggunakan luas di bawah graf dalam graf F melawan X. Jadi untuk merujuk soalan di sini, soalan nombor 7, hitungkan tenaga yang tersimpan dalam spring R dengan pemanjangan 8.0, maka kita akan merujuk untuk spring R, kita boleh rujuk luas di bawah graf. Kita boleh rujuk luas di bawah graf. Jadi di sini luas di bawah graf merujuk kepada 8.0 cm. Merujuk kepada 8.0 cm. Jadi, yang boleh kita laksanakan di sini ialah kita akan ambil bahagian sini. Ini merujuk luas di bawah graf. Boleh cari E di sini. Jadi, untuk menghitung nilai tenaga yang tersimpan apabila pemanjangannya adalah 8.0 cm, E sama dengan luas di bawah graf bersamaan dengan 1/2 bentuk segitiga darab dengan berapa nilai tadi? Nilainya adalah 8.0 darab dengan 60. Maka kita akan dapat nilai di sini dengan nilai 240 NCM negatif. NCM saja. NCM saja. Okey. 240 NCM. Okey, yang seterusnya. Untuk menjawab soalan C, spring-spring tersebut
akan digunakan di dalam neraca Newton untuk ukur beban. Untuk ukur beban maksimum 8 kg. Berapakah berat maksimum? Berapakah berat maksimum beban tersebut? Jadi berat maksimum, dalam soalan ini melibatkan 8 kg. So berat maksimumnya adalah 80 Newton. Berdasarkan rajah 7, pilih 2 spring yang sesuai untuk digunakan dalam neraca spring tersebut. Kita akan pilih spring yang sesuai. 2 spring yang sesuai dalam rajah ini, kita ada P, Q dan R. Yang sesuai adalah P dan juga Q. Okey, yang sesuai di sini adalah P dan juga Q. Kenapa? Terangkan jawapan. Spring yang manakah yang paling sesuai? Sekarang ni kita pilih P dan Q. Kita akan pilih lagi yang paling sesuai untuk spring Newton. Jadi yang paling terbaik untuk digunakan dalam spring Newton ini merujuk kepada rajah dalam soalan ini. Okey, kita akan guna spring yang antara P dengan Q. Kita akan pilih Q. Kita akan pilih Q. Kenapa? Merujuk kepada had kenyal tadi ya. Okey, had kenyal ni adalah had kenyal bagi P, ini pula had kenyal bagi Q. Okey, ini had kenyal. Okey, soalan yang lupa pula. Soalan 7 tadi tandakan had kenyal ya pada spring P. So, di sini had kenyal bagi spring P ya. Jadi untuk soalan yang terakhir tadi, spring mana yang paling sesuai, maka kita akan pilih spring Q. Kenapa? Kerana had kenyal bagi spring Q, had kenyal adalah tinggi. Had kenyalnya adalah tinggi. So kita akan pilih spring Q lah yang lebih baik. Untuk spring Newton ini berdasarkan rajah yang diberi. Untuk soalan yang seterusnya. Baik. Soalan yang ke-8. Rajah menunjukkan satu solenoid, satu pemasangan solenoid di atas satu cardboard. Satu pemasangan solenoid di atas satu cardboard. Soalan, apabila switch ditutup, lukiskan arah arus yang mengalir dalam solenoid. Lukiskan arah arus yang mengalir dalam solenoid. Di sini maksud switch ditutup, ia akan refer switch litar itu lengkap Switch ditutup, bayangkan switch ini ditutup, litar itu adalah lengkap. Jadi arus akan mengalir daripada positif ke negatif. Ini adalah pengaliran arus. Jadi di sini merujuk kepada pemasangan solenoid ini, kita akan dapat paparan anak panah pada bahagian solenoid ini. Dia adalah seperti ini. Jadi lukiskan arah arus yang mengalir dalam solenoid, ia bergantung kepada terminal positif dan juga terminal negatif. Jadi ini adalah arah pengaliran arus dalam solenoid. Yang kedua, tentukan kutub magnet bagi solenoid. Tuliskan huruf N dan untuk kutub utara dan S untuk kutub selatan. Jadi di sini kita akan menggunakan satu petua, iaitu petua genggaman tangan kanan untuk menunjukkan orang kata arah anak panah. Jadi pada solenoid kita ada petua genggaman tangan kanan di mana kita akan genggam dalam keadaan sebeginilah. Jadi ini merujuk kepada anak panah. Jadi di sini ini adalah utara. Ibu jari menunjukkan arah utara, manakala belakang, di bahagian belakang ini akan menunjukkan selatan. Jadi ini adalah kekutuban lah dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Dengan menggunakan anak panah, tunjukkan arah jarum kompas. Jadi pengetahuan kita, kalau kita ada magnet utara selatan, utara dan magnet utara adalah sentiasa keluar. Di selatan pula sentiasa masuk. Utara ke selatan. Jadi untuk melukis melukis anak panah. Tunjukkan arah jarum kompas. So jarum dalam ruangan jarum kompas tersebut kita boleh melukis anak panahnya ke sini
Okey, ini adalah anak panah jarum kompas. Jadi di sini merujuk kepada soalan yang seterusnya. Namakan petua yang digunakan. Namakan petua yang digunakan untuk menentukan kutub magnet. Jadi di sini terjawab iaitu petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey. Baik, soalan yang seterusnya melibatkan 3 motor elektrik P, Q dan R. Jadi di sini terdapat beberapa ciri iaitu satu dari segi bateri, lepas tu dari segi bilangan lilitan dan juga bentuk magnet kekal. Jadi untuk menjawab soalan ini kita refer kepada rajah ini. Okey, bilangan lilitan. Okey, kita akan pilih bilangan lilitan lilitan gegelung yang banyak. Okey, kenapa bilangan lilitan gegelung yang banyak? Dia boleh menambahkan kekuatan medan magnet. Okey, boleh tambahkan kekuatan medan magnet. Okey, yang seterusnya dari segi bilangan bateri. Dalam rajah ada 3, ada 1 dan 3. Kita akan pilih bilangan bateri yang juga banyak. Okey, bilangan bateri yang banyak ini boleh meningkatkan arus. Reason dia adalah untuk meningkatkan arus. Dan yang ketiga, bentuk magnet kekal. Okey, kita akan pilih bentuk semi bulatan. Okey, kita akan pilih bentuk magnet berbentuk magnet kekal. Magnet kekal berbentuk semi bulatan. Reason dia menghasilkan medan jejarian. Okey, dapat hasilkan medan jejarian. Jadi pilihan berdasarkan jawapan di 8C, tentukan motor yang paling sesuai untuk menghasilkan putaran berhalaju tinggi. Jadi kita akan pilih motor P berdasarkan ciri-ciri yang kita nyatakan tadilah. Okey, di sini sedikit nota berkaitan dengan medan magnet yang disebabkan oleh arus yang mengalir dalam konduktor berbentuk solenoid. Okey, ini adalah solenoid. Corak medan magnet adalah seperti dalam rajah magnet yang berbentuk bar. Okey, kalau menurutkan di sini, okey, tadi kedua-dua hujung terdapat kutub. Cara menentukan arah medan adalah menggunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, dalam medan magnet berbentuk bar seperti yang cikgu nyatakan tadi, untuk utara dia akan sentiasa keluar, manakala selatan dia akan sentiasa masuk. Okey, jadi utara akan ke selatan. Okey, utara akan ke selatan. Untuk menentukan arah kekutuban bagi solenoid, kita akan menggunakan petua genggaman tangan kanan, di mana ibu jari itu akan merujuk kepada arah utara, manakala bahagian belakang pula akan merujuk kepada selatan. Okey, jadi sampai di sini saja dulu penerangan untuk soalan-soalan kertas 2 bahagian A trial Johor. Diharapkan dapat membantu anak-anak sekalian untuk pembelajaran kendiri. Okey, sekian, terima kasih.